Dan ketika itu, ya, kita tak tahu di mana Azmin waktu itu. Apa yang kita tahu, pada tahun 1999, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan, Azmin di lock up. Azmin tidak pernah masuk penjara. Ini fakta. Ya. Seperti mana yang beliau sebut sebelum ini, dengan sebelum beliau dipecat, beliau bercakap dengan ahli-ahli dan penyokong keadilan, ya, di Hotel Renaissance. Beliau berkata beliau adalah pengasas parti, beliau adalah penjuang parti, beliau pernah masuk penjara, dipukul, dihina. Ya. Itu semuanya pembohongan. Beliau tidak pernah masuk penjara memperjuangkan keadilan. Ya. Beliau tidak pernah masuk penjara memperjuangkan parti keadilan. Ya. Saya yang bina parti keadilan rakyat, bukan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim duduk dalam penjara. Dia mana tahu? Dia duduk dalam penjara pun sebab masalah dia. Saya yang bina parti, saya yang kena tangkap, saya yang pergi jalan raya, saya yang berkempen. Dah 20 tahun kita bina parti, dia keluar dia nak jadi presiden. Lepas tu nak jadi Perdana Menteri. Hari-hari kita dia nak jadi Perdana Menteri. Masih lagi disimpan ataupun boleh pergi ke HQ di Tropicana, minta satu naskah laporan tahunan pertama Parti Keadilan Nasional. Buka buku itu, lihat senarai kepimpinan, tidak ada terserai nama Azmin Ali. Mana mungkin orang yang mengasaskan parti, mana mungkin orang yang mengetuai mewujudkan parti tidak tersenarai langsung di dalam penubuhan Parti Keadilan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang ada kesempatan dan juga kesudian untuk bersama dengan saya pada petang ini. Ya, seperti mana yang saya nyatakan dan saya viralkan, pada petang ini saya nak membicarakan dan juga menjawab sedikit, ya, pembohongan ataupun tipu daya yang dinyatakan oleh mantan Timbalan Presiden Keadilan Yang Berhormat Azmin Ali sewaktu beliau berceramah di PRN di Sabah baru-baru ini. Jadi isu yang saya nak bawa adalah cuma nak menyatakan bahawa apa yang Azmin sebut sepanjang ucapan beliau di Sabah, khususnya berkaitan dengan Parti Keadilan Rakyat, adalah satu pembohongan yang begitu jelas dan kita boleh jawab dengan fakta. Dan kita mengharapkan supaya rakyat di Sabah terutamanya yang tidak mengetahui sejarah tentang Parti Keadilan Rakyat tidak terpedaya dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Azmin Ali. Saya dah lama tak sentuh tentang Azmin Ali ini. Sewaktu beliau dalam keadilan, kita juga sering sebut tentang isu-isu berkaitan dengan Azmin Ali. Ya. Waktu itu beliau masih berada dalam parti. Bila beliau keluar parti dan berada di dalam kumpulan pengkhianat, jadi kita tumpukan kepada penentangan atau kritikan kita kepada Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, Barisan Nasional, dan kita tak khusus kepada Azmin Ali. Tetapi bila beliau menjaja nama Parti Keadilan Rakyat ini dalam kempennya di Sabah, dan apa yang beliau sebut tentang Parti Keadilan Rakyat ini satu pembohongan yang nyata, yang menunjukkan bahawa beliau tidak ada credibility, ya, tidak ada seolah-olah beliau bukan pernah menjawat jawatan Timbalan Presiden. Seolah sejarah Parti Keadilan Rakyat ini beliau sendiri pun tidak pernah hadam, dan ini amat memalukanlah, ya. Ataupun beliau tahu tetapi sengaja untuk menipu rakyat di Sabah. Kononnya beliau adalah pengasas ataupun orang yang pertama mewujudkan Parti Keadilan Rakyat, ataupun sebelum ini disebut Parti Keadilan Nasional, ataupun sampai sekarang pun orang masih sebut lagi PKR lah, ya. Tapi secara resminya kesebutan yang betul untuk Parti Keadilan Rakyat ini adalah keadilan. Okey, saya tak nak huraikan secara fakta yang begitu terperinci, sebagai asas saja, walaupun sebagai asas tetapi ianya ada fakta. Kerana saya rasa tak perlu kita nak ceritakan begitu terperinci, ya. Sebab ramai yang tahu sebenarnya. Ramai yang tahu, apatah lagi ahli-ahli keadilan sendiri, dan yang bukan dalam keadilan sendiri, ramai yang tahu tentang sejarah Parti Keadilan Rakyat ini. Ianya dicetuskan bila setelah pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998, gelombang reformasi itu bermula
Dan ketika itu Parti Keadilan belum ditubuhkan lagi, belum wujud. Setelah reformasi ini menjadi satu gelombang seluruh negara, maka diwujudkan satu gerakan dipanggil gerak, gerak yang mana diterjemui oleh mantan Presiden PAS almarhum Ustaz Fadil Nur yang mengetuai gerak bersama dengan pimpinan-pimpinan daripada tokoh-tokoh reformasi dan juga daripada PAS sendiri, terlibat secara langsung dengan NGO gerak ini. Ini adalah satu NGO ataupun satu gerakan yang dibawa oleh Ustaz Fadil Nur dan disertai juga masa itu oleh DAP, menjelajah ke seluruh negara untuk membela nasib, membela kezaliman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Selepas itu ada usaha-usaha untuk menubuhkan parti. Ada usaha-usaha untuk menubuhkan parti di kalangan para reformis, di kalangan pimpinan-pimpinan reformasi, di kalangan penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada usaha untuk menubuhkan parti. Dan maka ditubuhkan ADIL, satu NGO asalnya ditubuhkan sebagai NGO, ADIL. Maka ditubuhkan ADIL bertujuan asalnya untuk dijadikan sebuah parti politik. Tetapi malangnya pendaftaran ROS ketika itu tidak meluluskan penubuhan ADIL. Maka tidak dapat ADIL dijadikan satu parti politik. Dan sepanjang gerak dan juga ADIL, nama Azmin pun memang tak ada. Nama Azmin tak ada. Tidak dijadikan sebagai orang yang dikenali sebagai pimpinan ketika itu. Kita tak tahu di mana Azmin waktu itu. Apa yang kita tahu, pada tahun 1989, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan, Azmin di lock up. Azmin tidak pernah masuk penjara. Ini fakta. Seperti mana yang beliau sebut sebelum ini, dengan sebelum beliau dipecat, beliau bercakap dengan ahli-ahli dan penyokong keadilan di Hotel Renaissance. Beliau berkata beliau adalah pengasas parti, beliau adalah pejuang parti, beliau pernah masuk penjara, dipukul, dihina. Itu semuanya pembohongan. Beliau tidak pernah masuk penjara memperjuangkan keadilan. Beliau tidak pernah masuk penjara memperjuangkan parti keadilan. Bahkan beliau ditahan di lokap untuk beberapa hari pun bukan kerana Parti Keadilan. Beliau masuk lokap kerana untuk siasatan. Tidak ada kena-mengena dengan agenda perjuangan reformasi ketika itu. Tidak seperti Tian Chua dan Gopala Krishnan masa itu. Beliau ditahan di lokap dan sebagainya kerana reformasi. Gerakan reformasi. Memperjuangkan reformasi ketika itu. Tapi Azmin Ali ditahan di lokap bukan kerana gerakan reformasi. Beliau masuk lokap kerana untuk disiasat. Masa itu ada kes buku 50 dalil. Kenapa Datuk Seri Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dalam buku itu disebut bahawa Anwar terlibat dengan isteri Azmin Ali, Samsidah Tahrin, ada anak dan sebagainya bersama dengan Samsidah. Jadi siasatan dibuat untuk mencari DNA, untuk mengenal pasti betul atau tidak tuduhan mengatakan Anwar Ibrahim ada hubungan dengan Samsidah, iaitu isteri Azmin. Maka Azmin ditahan di lokap untuk siasatan, untuk diambil DNA, dan akhirnya keputusan menyatakan bahawa tidak ada langsung kaitan anak-anak Azmin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beliau di lokap kerana itu, kerana siasatan itu, bukan kerana agenda reformasi. Okey, itu satu. Selepas itu beliau tidak pernah lagi ditahan, tidak pernah di lokap. Bahkan kes ini yang terbaru, kes Sandakan, kes Semurid, seperti mana yang didakwa oleh Haziq, beliau hanya ada beri keterangan dengan polis, kemudian beliau tidak pernah dilokap. Haziq dilokap, Haziq dilokap, Azmin tidak pernah dilokap. Jadi dakwaan itu ternyata bahawa Azmin mengatakan bahawa beliau masuk penjara, dipukul dan sebagainya adalah satu pembohongan yang jelas dan kita kena faham. Dan Azmin ini memang seorang penipu lah, jelas. Bila beliau cuba nak menipu sejarah, boleh sangka orang Sabah ni bodoh-bodoh semua, boleh percaya cakap beliau. Mentang-mentang beliau pernah jadi timbalan presiden, beliau sangkakan apa yang beliau cakap ni orang akan pakai, orang akan terima kerana beliau timbalan presiden. Tetapi fakta, beliau tidak boleh tipu. Parti Keadilan hanya ditubuhkan pada tahun 1999. Parti Keadilan Nasional ketika itu diberi nama Parti Keadilan Nasional. Apabila kita gagal mendaftarkan ADIL sebagai sebuah parti politik, kita telah menggunakan satu parti politik yang tidak aktif ketika itu, tetapi telah berdaftar dengan ROS.
iaitu saya ingat saya parti Ikatan ya, dia ada nama panjang. Tapi ringkasnya Ikatan India Muslim ke apa, saya tak ingat. Saya pun bukannya nak research sangat ya, nak jawab isu Azmi ni tak payah nak research sangat. Kita bagi basic cukup. Tapi parti Ikatan ini adalah parti yang telah pun didaftarkan di ROS tetapi tidak aktif. Maka Parti Keadilan menggunakan nama Parti Ikatan ini dan menjadikan sebagai nama Parti Keadilan Nasional pada April 1999. Suatu penubuhan parti ini, Azmin juga tidak terlibat, tidak ada dalam senarai kepimpinan. Faktanya, bagi ahli-ahli keadilan khususnya, yang boleh tengok balik laporan pertama Parti Keadilan, laporan tahunan pertama. Ya, laporan kita setiap tahun keadilan ada convention, kongres dan sebagainya. Setiap perwakilan akan dibekalkan dengan laporan tahunan parti. Setiap tahun akan dibekalkan dengan laporan tahunan parti. Jadi siapa yang ada masih lagi menyimpan ataupun boleh pergi ke HQ di Tropicana, minta satu naskah laporan tahunan pertama Parti Keadilan Nasional. Buka buku itu, lihat senarai kepimpinan, tidak ada terserai nama Azmin Ali. Mana mungkin orang yang mengasaskan parti, mana mungkin orang yang mengetui, mewujudkan parti tidak tersenarai langsung di dalam penubuhan Parti Keadilan. Saya ada sikit saya baca, kongsi dengan tuan-tuan ya. Pada tahun 1999, siapa dia kepimpinan Parti Keadilan Nasional? Suatu Parti Keadilan Nasional ini diwujudkan. Saya bacakan, Presiden masa itu, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jangan lupa, waktu itu Anwar dalam penjara. Presiden adalah Datuk Seri Wan Azizah. Timbalannya Dr. Chandra Muzaffar. Ya. Naib Presiden Datuk Sheikh Azmi Ahmad. Kemudian kita ada lagi Naib Presiden Hajah Marina Muhammad Yusof. Allah Yarham ya. Kemudian kita ada lagi Naib Presiden Tian Chua. Masih lagi dalam parti. Walaupun ada kontroversi sikit ya. Tapi beliau adalah, kita kena akui bahawa beliau adalah di antara pengasas ataupun di antara orang yang pertama di dalam Parti Keadilan Nasional. Kemudian kita ada Muhammad Anwar Tahir. Ini adalah Setiausaha Agung yang pertama dalam keadilan dan sekarang ini bersama dengan Amanah. Ya. Kemudian kita ada Ramli Ibrahim, Roslan Kasim, Muhammad Izzam, Muhammad Nur. Muhammad Izzam, Muhammad Nur adalah di antara orang yang tersenarai dalam orang yang mewujudkan Parti Keadilan. Walaupun beliau pernah keluar daripada Parti Keadilan dan sekarang ini telah memohon untuk menyertai Parti Keadilan dan bergerak ya, begitu aktif sekarang ini di bawah Gerak 98. Iaitu satu pertubuhan, adalah satu pertubuhan Gerak 98 ini adalah satu pertubuhan untuk membawa kesinambungan daripada gerak yang diasaskan oleh almarhum Ustaz Fadil Nur. Dan kita seharusnya bersama menyokong ya, kalau tidak tak nak sertai pun tak apa, tapi bersama menyokong apa saja NGO yang untuk membawa perjuangan yang sama. Ya, seperti Gerak 98. Beliau cuba nak bawa satu gerakan seperti mana yang dibawa oleh almarhum Ustaz Fadil Nur, iaitu untuk menyelamatkan rakyat Malaysia, membawa keadilan, melawan kezaliman. Khususnya sekarang ini kita berdepan dengan pengkhianatan. Okey. Maknanya Izzam Maknur pun ada dalam senarai awal penubuhan Parti Keadilan. Waktu itu beliau adalah Ketua Pemuda Parti Keadilan Nasional. Kemudian kita ada YB Fauziah Saleh, ahli Parlimen Kuantan, yang juga sekarang ini adalah pengurusi keadilan Negeri Pahang. Bos saya lah tu ya, Fauziah Saleh. Beliau asalnya adalah timbalan ketua wanita. Sebelum itu ketua wanita yang pertama adalah mak saudara pada Syahmuddin Hussein salah saya. Namanya Hajah Noli On. Ya, mak saudara pada Syahmuddin Hussein. Tetapi Hajah Noli On ni tak lama pegang ketua wanita keadilan. Dalam berapa bulan, saya rasa saya pun tak semak balik. Dalam berapa bulan, tak sampai bukanlah 5 ataupun 6 bulan ya, beliau memegang ketua wanita keadilan dan waktu itu Fauziah Saleh adalah timbalan kepada beliau. Apabila selepas 6 bulan beliau menyepikan diri, Fauziah Saleh terus diangkat sebagai ketua wanita keadilan, boleh dikatakan di antara yang lama lah ya, ketua wanita keadilan yang pertama bagi keadilan. Dan hari ini Wabi Fauziah Saleh menerjui kembali jawatan yang pernah beliau pegang. Okey, kemudian kita ada Muhammad Nur Nawawi. Kemudian kita ada Dr. Halili Rahmat, Eng Lum Yong, Aaron Fernandez, mendiang ya. Kemudian kita ada Goh Kia Pong. Ini saya ada ambil, saya berengkah ni, saya tak ambil penuh. Saya cuba bacakan dengan anda. Sahari Bahari, Saifuddin Nasatuan Ismail. Ini di antara ahli Majlis Pimpinan Tertinggi ya, MPT, Parti Keadilan Nasional.
tidak ada nama Izam. Dalam MPT pun tidak ada nama Azmin. Dalam MPT pun tidak ada nama Azmin. Ya. Mana mungkin orang yang mengaku hebat dalam PKR, pengasas kononnya, orang yang menghidupkan PKR, tidak ada dalam senarai MPT, Parti Keadilan Nasional. Azmin Ali tidak terlibat dan tidak ada namanya. Dan yang lain tu ya, ramai lagi. Zainul Zakaria, ada Abdul Rahman Osman, kita ada Omar Jafar, Muhammad Mustafa, Mansur Osman, kita ada Abdul Wahid, iaitu pengurusi keadilan Negeri Pahang yang pertama, ya, Dr. Wahid. Kemudian kita ada Khalili Shah, Ustaz Awang, kemudian Dr. Ghazali Basri. Ramai lagi, ya. Abdul Rahman Yusof, dia Terengganu. Muhammad Rafi'i Malik, ya. Di antaranya Mustafa Kamil Ayub. Mustafa Kamil Ayub pun tersenarai. Muhammad Nur Manuti, Hamzah Zain. Ni Hamzah Zain ni pun otai kita, ya. Dia pun ada dalam tersenarai di antara orang yang terlibat dalam Parti Keadilan Nasional. Dr. Zavia pun ada senarai. Azmin tak ada. Kemudian Dr. Mahendran Saari Sungip yang sekarang dia adalah Amanah, Gobala Krishnan, Johari Abdul, ya, Sungai Petani. Sopi Daud, Ismail Hamid, Kah Ahmad, Yusuf Rahman, okay, itu. Ini yang saya sebut ni adalah kepimpinan utama suatu penubuhan Parti Keadilan Nasional, dan nama Azmin tidak ada yang disenaraikan. Jadi kita boleh buktikan sekarang ini bahawa apa yang Azmin sebut di Sabah baru ini, bahawa beliau adalah pengasas, orang yang menghidupkan Parti Keadilan. Ya, apabila Anwar dalam penjara, itu adalah pembohongan, dan beliau mungkin boleh menipu satu pihak, tapi tidak boleh menipu banyak pihak lah. Ya. Kemudian pada tahun 2003 barulah kita wujudkan Parti Keadilan Rakyat bila kita bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia di bawah Dr. Syed Hussein Ali. Ya. Kemudian apa yang disebut oleh Azmin sepanjang kempen beliau di Sabah, banyak yang satu pembohongan, banyak bohong daripada apa yang benar, ya, terutamanya tentang sejarah Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Dan beliau cuba untuk menipu penyokong-penyokong yang mungkin bersimpati dengan Parti Keadilan Rakyat, dan beliau tahu bahawa walaupun PKR hanya bertanding 7 kerusi di Sabah, dan beliau tahu bahawa 7 kerusi ini adalah satu ancaman yang besar, ya, untuk parti beliau bersama dengan Barisan Nasional, ya, Muafakat Nasional ke Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, untuk menjatuhkan kerajaan warisan di Sabah. Ya, 7 Parti Keadilan Rakyat ini adalah tunjang bagi menentukan, ya, sama ada warisan boleh terus memerintah Sabah ataupun tidak. Oleh kerana itulah Azmin lebih banyak menyerang Parti Keadilan Rakyat, ya, di Sabah, kerana beliau tahu bahawa kekuatan Parti Keadilan Rakyat itu walaupun diberikan kerusi yang 7 kerusi, tetapi inilah 7 kerusi sebagai teras kekuatan dan juga kebangkitan bagi masyarakat di Sabah. Okey, cukup sampai di sini saja. Sekarang pukul 3:38 petang. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.